Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Hussein Ismail. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Perdana Menteri Republik Singapura bertukar-tukar pandangan untuk meningkatkan lagi kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menghadiri morning outdoor activity. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura bertukar-tukar pandangan untuk meningkatkan lagi kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Ini termasuk kerjasama industri hiliran, meneroka strategi untuk melindungi alam sekitar serta berkongsi pengalaman dalam pemulihan pasca pandemik COVID-19. Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara tersebut semasa kunjungan hormat dan majlis santap tengah hari yang dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura. Terdahulu, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman meneruskan aturcara keberangkatan ke Republik Singapura dengan berkenan berangkat menghadiri morning outdoor activity di River Wonders pagi tadi. Berangkat sama ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahrah Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di River Wonders dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Teo Chee Hean, Menteri Kanan dan Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Kebangsaan, Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan isteri Puan Wong, Tuan Yang Terutama Mas Agus Zulkifli bin Mas Agus Muhammad, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Menteri Kedua Kesihatan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam, dan Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Maliki Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kedua Pendidikan dan Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura selaku Menteri Pengiring. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia antara lainnya melawat beberapa kawasan di River Wonders seperti Amazon Flooded Forest, Squirrel Monkey Forest dan Panda Exhibit. Very cooling, great morning. It don't go down, huh? They up only. It will go down. It will go down. It will walk around us. So over here, our animals, you can see what is the turtle. Catching people, they were going to shoot. They don't attack people. They Very special trait rewarded with the food.
Okay, so you can see. Forest. So their main job in the jungle is actually in the forest. When our greater karasu, they are like rodents, family. Pick it up from you. Oh, okay. They just make it, eh? They will do that, eh? Lawatan ini antara lainnya bertujuan untuk memberikan peluang berinteraksi dengan lebih mesra antara pemimpin-pemimpin generasi muda negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura yang jelas mencerminkan hubungan istimewa yang sekian lama terjalin daripada kedua-dua buah negara. Selain itu, ianya juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang haiwan, flora dan fauna, kesedaran mengenai alam sekitar dan semula jadi serta pemeliharaan binatang yang kian pupus. River Wonders merupakan sebuah taman yang menempatkan lebih 7,500 haiwan daripada 240 spesies habitat air dan hidupan liar dari seluruh dunia. Okay. Early. Early. Not yet open for the public. Only 10 o'clock. Yeah. Ini diikuti dengan majlis santap pagi. Sebelum berangkat balik, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah berkenan bertukar-tukar cenderahati bersama Tuan Yang Terutama Teo Chee Hean. Okay. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat mengadakan kunjungan hormat dan menghadiri majlis santap tengah hari yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Singapura. Semasa kunjungan hormat di West Drawing Room, Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama antara lain membincangkan persetujuan kedua-dua belah pihak untuk mewujudkan program latihan bagi penjawat am negara Brunei Darussalam ke arah meningkatkan kapasiti dan kerjasama mereka di bawah sektor-sektor yang berkepentingan melalui penempatan kerja di agensi-agensi kerajaan Republik Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Singapura. Semasa kunjungan hormat, Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama juga menyentuh mengenai usaha mengembangkan kerjasama pendidikan. Satu beasiswa akan diperkenalkan untuk membukakan peluang kepada penuntut-penuntut negara Brunei Darussalam yang telah mencapai prestasi yang cemerlang untuk menyambung pengajian di peringkat menengah sehingga pengajian tinggi di Republik Singapura. Selesai kunjungan hormat, Duli Yang Teramat Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama menghadiri majlis santap tengah hari di Banquet Hall. Sementara itu, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah
Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah mempunyai aturcara berasingan pada hari pertama keberangkatan ke Republik Singapura. Pada sebelah petang kemarin, Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Integrated Public Service Centre IPSC di Our Tampines Hub, Republik Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Massagus Zulkifli bin Massagus Muhammad, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Menteri Kedua Kesihatan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam. Duli Yang Teramat Mulia kemudiannya disembahkan taklimat mengenai Our Tampines Hub dan Public Service Division. Ini diikuti dengan lawatan ke Eco Community Gardens serta menyaksikan kemudahan-kemudahan yang terdapat di IPSC. IPSC merupakan sebuah pusat sehenti yang menyediakan perkhidmatan awam kerajaan yang mustahak kepada masyarakat di kawasan Tampines dan sekitarnya seperti pembayaran bil, permohonan pekerjaan dan bantuan kewangan serta perumahan. Selain itu, IPSC juga mempromosikan perkhidmatan digital seperti kios layan diri, konsultasi video serta permohonan meminjam buku dan fasiliti sukan. Pusat ini bertujuan untuk memudahkan mereka yang perlu berurusan daripada satu agensi ke satu agensi yang lain. Sementara itu, Our Tampines Hub adalah sebuah hub komuniti dan gaya hidup bersepadu pertama dan terbesar di Singapura yang menggunakan inisiatif negara pintar dalam memberikan khidmat kepada masyarakat berkenaan dengan cekap dan berkesan serta sistem pengurusan komprehensif yang melindungi alam sekitar. Terdapat beberapa kemudahan di hub itu seperti kemudahan sukan, perpustakaan serantau, pusat kesenian dan premis perniagaan sekaligus menjadikannya sebagai sebuah pusat yang berpaksikan masyarakat. Juga pada sebelah petang kemarin, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Sekolah MOE Kindergarten at Punggol View dan National Gallery Republik Singapura. Juga berangkat ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhol Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Dr. Vivian Eng Wek Cheng, Pengetua Punggol Primary School. Yang Teramat Mulia kemudiannya disembahkan taklimat mengenai latar belakang MOE Kindergarten at Punggol View daripada Puan Michelle Thomas, Centre Head. Yang Teramat Mulia juga melawat beberapa kemudahan serta berinteraksi bersama murid-murid tadika. MOE Kindergarten menyediakan pendidikan prasekolah berkualiti, antara lain memfokuskan pembangunan holistik, meningkatkan keyakinan dan kemahiran sosial serta memupuk dui bahasa melalui aktiviti pembelajaran dalam kedua-dua bahasa Inggeris dan bahasa ibunda, bahasa Cina, Melayu dan Tamil. Lawatan juga melihat secara dekat inisiatif negara berkenaan dalam memulakan pembelajaran dan pengajaran peringkat tadika di bawah Kerajaan Republik Singapura melalui Kementerian Pendidikan. Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat melawat National Gallery. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Chris Lee, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Puan Suen Tan, Senior Director of Museum Planning and Audience Engagement dan Puan Di Chia, Pengarah Learning. Yang Teramat Mulia kemudiannya melawat pameran-pameran yang bersifat interaktif di Children's Biennale Gallery seperti Because It Makes Me Feel, My Incredible Adventure dan Conversation with an Octopus.
semalam, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiraan Anak Isteri berkenan berangkat ke majlis santap malam rasmi yang dihoskan oleh Tuan Terutama Teo Chee Hean, Menteri Kanan dan Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Kebangsaan, dan Tuan Terutama Lawrence Wong, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Republik Singapura. Majlis tersebut berlangsung di Hotel Shangri-La, Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di State Room dijunjung oleh Tuan Terutama Teo Chee Hean, Tuan Terutama Lawrence Wong dan isteri Puan Wong. Ini diikuti dengan majlis santap malam. Indeks harga pengguna bagi bulan April 2022 menurun sebanyak 0.3%. Perincian mengenai bahan beritanya seketika nanti. Teruskan bersama berita perdana. Status harian normal baharu COVID-19. 3 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan ORAPI. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 673 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 80.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 53.8%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 75.3%. Kementerian Kewangan dan Ekonomi petang tadi mengadakan majlis sambutan awal tahun baru Hijrah 1444. Majlis diadakan di kementerian berkenaan. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid selaku pemangku menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis diisikan dengan ceramah khas bertajuk Bersabar, Berikhtiar, Bertawakal dan Berdoa Menghadapi Ujian, Memacu Wawasan Negara. Juga hadir Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Penyelidikan dan Pengurusan Strategik Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Badan Ugama Islam Pasukan Polis di Raja Brunei petang tadi juga mengadakan majlis sambutan awal tahun baru Hijrah. Majlis berlangsung di Surau Ibu Pejabat Polis Gadong. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Imam Surau berkenaan. Juga hadir Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Ali Din, Timbalan Pesuruhjaya Polis di Raja Brunei. Majlis diserikan dengan ceramah bertajuk Hijrah Menuju Wawasan Kehidupan yang antaranya mengimbas peristiwa hijrah baginda Rasulullah SAW dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Majlis diteruskan dengan doa selamat bagi meraikan kepulangan jemaah haji Pasukan Polis di Raja Brunei. 6 pegawai polis dinaikkan pangkat yang berkuat kuasa bermula 3 Ogos 2022. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
Hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. 4 pegawai dinaikkan pangkat ke penolong penguasa polis dan 2 pegawai dinaikkan pangkat ke Ketua Inspektor Polis. Majlis diadakan di Dewan Banquet Mess, Kompleks Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei. Seorang bekas pengurus kanan di Data Stream Teknologi DST Sdn Berhad, Zulkifli bin Haji Talib, telah dijatuhkan hukuman pemenjaraan selama 12 bulan setelah didapati bersalah bagi 2 kesalahan di bawah Bab 6(A) Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Siasatan yang dijalankan oleh Biro Mencegah Rasuah BMR mendapati bahawa defendant iaitu Zulkifli cuba memperolehi suapan yang berbentuk komisen sebanyak 5% daripada pengarah urusan syarikat Peace Company Sdn Berhad sebagai ganjaran untuk menyokong syarikat Peace Sdn Berhad untuk projek DST yang bernilai RM902,593.60. Hasil siasatan lanjut seterusnya mendapati defendant telah menerima suapan sebanyak RM15,000 sebagai sebahagian daripada komisen 5% daripada jumlah nilai projek yang diberikan kepada syarikat Peace Sdn Berhad. Defendant telah didapati bersalah selepas perbicaraan di hadapan Yang Arif, Magistrate Kanan Harnita Zelda Skinner yang menjatuhkan hukuman pemenjaraan selama 12 bulan ke atas defendant. Pendakwaan kes ini dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Suryana binti Haji Radin dan Kamal bin Syari sebagai peguam bela defendant. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan April 2022 menurun 0.3% bulan ke bulan berbanding dengan bulan Mac 2022. Ini adalah disebabkan oleh penurunan indeks bukan makanan sebanyak 0.5%. Walau bagaimanapun, penurunan indeks tersebut diimbangi oleh peningkatan indeks makanan dan minuman ringan sebanyak 0.4%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya mengungsikan bagi perubahan tahun ke tahun, IHP meningkat sebanyak 3.9% berbanding dengan bulan April 2021. Peningkatan IHP ini adalah selaras dengan peningkatan harga makanan dan minuman ringan dan bukan makanan masing-masing sebanyak 4.7% dan 3.8%. Peningkatan harga makanan dan minuman ringan adalah disebabkan oleh kenaikan harga minyak dan lemak sebanyak 21%, daging 9.2% dan ikan dan makanan laut 5.4%. Kenaikan harga minyak masak adalah terutamanya disebabkan oleh peningkatan harga bahan input, minyak sayuran dan minyak sawit. Manakala bagi daging ayam, kenaikan harga adalah antara lain disebabkan oleh peningkatan kos makanan ternakan ayam. Peningkatan dalam komponen bukan makanan adalah didorong oleh pelbagai barangan dan perkhidmatan sebanyak 16.1%, pengangkutan 5% dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain 2.2%. Kenaikan harga pelbagai barangan dan perkhidmatan adalah terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga insurans kenderaan. Manakala peningkatan dalam pengangkutan adalah terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga kenderaan bermotor dan tiket penerbangan. Kenaikan harga sewa kediaman dan penyelenggaraan dan pembaikan tempat kediaman mendorong kepada peningkatan harga perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Laporan penuh IHP bagi bulan April 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di deps.mofi.gov.bn.
Orang ramai terus diingatkan agar berhati-hati dalam penggunaan peralatan elektrik yang melebihi beban dan tidak membuat pendawaian elektrik sendiri. Peringatan tersebut dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat berikutan dapatan mengenai kecuaian seumpamanya menjadi punca utama kejadian kebakaran di negara ini. Menurut statistik jabatan berkenaan, sebanyak 79 kes kebakaran melibatkan rumah dan bangunan dilaporkan dari bulan Januari hingga Jun tahun ini. Dari jumlah tersebut, 24 kes kebakaran melibatkan bangunan direkodkan dengan jumlah kerugian kes besar melebihi 1.7 juta ringgit dan bagi kes kecil kerugian dicatatkan hampir RM6,000. Sementara itu, 55 kes melibatkan kebakaran rumah direkodkan dengan kerugian melebihi 1.2 juta ringgit bagi kes besar dan kerugian melebihi RM4,000 bagi kes kecil. Sementara itu, punca utama bagi kebakaran struktur ialah 53 kes melibatkan elektrik dan 19 kes berpunca dari kecuaian individu termasuk masakan dan parunan. Bagi kebakaran hutan dan rumput, 213 kes dicatatkan. Dari jumlah tersebut, 106 kes adalah kebakaran hutan. Kedua-dua kes kebakaran tersebut dianggarkan melibatkan 257.58 hektar atau seluas 103 buah padang bola sepak. Sebanyak 213 panggilan diterima bagi kebakaran hutan dan rumput di keempat-empat daerah yang mana 105 panggilan adalah dari daerah Brunei dan Muara. Dari bulan Januari hingga Jun lalu, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah menangani kes-kes melibatkan kebakaran kereta 39 kes, kemalangan kereta 12 kes dan kemalangan melibatkan kebakaran 4 kes. Jabatan berkenaan dalam pada itu akan meneruskan inisiatif dalam meningkatkan kesedaran orang ramai dan aspek-aspek keselamatan dan menangani kecemasan. Sehingga bulan Jun tahun ini, 970 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dengan melibatkan 10 kes kehilangan nyawa. Manakala kemalangan yang melibatkan motosikal ialah sebanyak 14 kes, basikal sebanyak 4 kes, jentera besar sebanyak 22 kes dan kes kemalangan melibatkan pejalan kaki ialah 6 orang. Statistik tersebut dikongsikan semasa taklimat program kesedaran keselamatan jalan raya bagi sektor kerajaan khusus bagi pegawai-pegawai dan kaki tangan daripada Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Program merupakan salah satu inisiatif di bawah Pelan Strategik Brunei Darussalam Road Safety Strategic Plan 2025 dan bertujuan untuk memberigakan dan meningkatkan lagi kesedaran serta pemahaman pemandu-pemandu dan pengguna-pengguna jalan raya tentang pentingnya keselamatan di jalan raya. Taklimat yang disampaikan oleh pegawai-pegawai daripada Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi beserta Jabatan Pengangkutan Darat menyentuh mengenai dengan peraturan lalu lintas dan denda-denda yang akan dikenakan jika gagal mematuhi peraturan tersebut. Pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD menyertai pameran dan persidangan BIM Piaga 2022 di Sabah, Malaysia yang telah bermula pada 2 Ogos 2022. Delegasi diketuai oleh Muhammad Bahrain bin Datu Haji Hamzah, Timbalan Ketua Eksekutif MPABD. Acara tersebut dianjurkan oleh Sabah Ports Sdn Bhd dan Lembaga Pelabuhan Sabah dengan menampilkan 25 penceramah bertaraf dunia yang antara lain bertujuan menangani isu-isu yang berkaitan dengan cabaran BIM Piaga dan strategi logistik. Kira-kira 125 peserta dalam pelbagai bidang menyertainya.
Pertubuhan Warga Mas mengadakan program riadah dan silaturahim Pertubuhan Warga Mas sempena sambutan awal tahun 1444 Hijrah. Acara diadakan pagi tadi di Bintudoh Green Spring Resort, Lamunin, daerah Tutong. Program riadah dan silaturahim dikendalikan oleh Biro Warganita dengan kerjasama Naib Yang di-Pertua Pertubuhan Warga Mas daerah Tutong dan Biro Lawatan Pertubuhan berkenaan. Antara aktiviti diadakan ialah menambang syair, mendeklamasi puisi dan juga peraduan mengebar rambat di darat serta beberapa aktiviti perpaduan di kalangan ahli. Sukan, kontingen negara meraih 1 emas, 1 perak dan 2 gangsa dalam Sukan Para ASEAN di Solo, Indonesia. Pingat emas diperoleh melalui acara lontar peluru menerusi Awang Hirdan bin Haji Abdul Kadir yang juga meraih pingat perak melalui acara lontar lembing. Awang Syari bin Haji Jumat meraih pingat gangsa melalui acara lontar lembing. Sementara Awang Zainal Wardi bin Haji Tarib mendapat pingat gangsa dalam acara lempar cakra. Skuad bawah 16 tahun negara Brunei Darussalam meneruskan kempen kejohanan AFF bawah 16 tahun petang tadi. Dalam keputusan perlawanan itu, skuad negara tewas kepada Timor Leste dengan keputusan 0-10. Perlawanan berlangsung di Stadium Sultan Agong, Bantul. Perkembangan saingan Piala Futsal Brunei 2022. Kasuka Arauda berada di tempat ketiga selepas menamatkan saingan pusingan yang berlangsung di Dewan Gerak Badan Bolkiah Garrison. Pasukan Kasuka Arauda berjaya mendahului Kota Ranger seawal minit pertama. Namun keputusan tersebut tidak kekal lama apabila Kota Ranger berjaya menghasilkan 2 gol pada minit keempat dan kelima. Kasuka Arauda berjaya mengikat jaringan 2 sama pada minit ke-13 sebelum Kota Ranger gol. Perlawanan semakin sengit pada babak kedua apabila Kota Ranger mencetak 3 lagi jaringan. Namun Kasuka Arauda bangkit dengan 2 lagi gol. Meskipun tewas kepada Kota Rangers 4-6, kelebihan agregat 14 berbalas 7 melayakkan Kasuka Arauda untuk berada di tempat ketiga.